أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وحسن أخلاقنا بالحلم، وسهل لنا أمور الدين القيم، وانشرنا من خزائن الفضل، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل يا أرحم الراحمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama kali sama-samalah kita ucap syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana kita boleh kumpulkan mereka-mereka yang ada di keliling Kelala kita ni, dapat kita mengadakan majlis untuk kita muzakarah, untuk kita mengambil sedikit ilmu pengetahuan daripada guru-guru kita, walaupun cara gelere pun asalkan kita jadikan amalan kita istiqamah, itu adalah perkara yang comel sekali, yang molek sekali di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kerana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi kata, ahabbul a'mali ilallahi adwamuha wa in qallah. Sekasih-kasih amalan kepada Allah, nak kita tu boleh duk buat semua, walaupun kita boleh buat sedikit pun tak ada apa, boleh buat semua. Sikit kali dia akan boleh sama dengan mereka yang menututi. Jadi alhamdulillah, pada malam ni kita nak kecek tentang rumah tangga. Mudah-mudahan rumah tangga kita jadi barakah, kita boleh ambil manfaat daripada muzakarah kita. Kita boleh bawa perkara-perkara yang kita menututi, dan kita sebar pula kepada orang-orang belakang. Jadi kita nak rumah tangga kita saat itu rumah tangga berbahagia. Bagaimanakah kita nak buat, bagaimanakah kita nak susun di dalam rumah tangga kita? Kita mari tengok di dalam Al-Quran, mari tengok bagaimanakah asuhan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya, yang mana firman Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam surah Ar-Rum ayat 21. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Ayat ni kita selalu dengar di dalam surah Rum ayat 21. Dalam ayat kata kan, wa min ayatihi, dan setengah daripada tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala, tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala, an khalaqalakum, bahawa telah menjadi ia Allah Ta'ala lakum bagi kamu.
Allah menjadikan bagi kamu min anfusikum, daripada diri-diri kamu itulah. Jadi gapo? Azwajan, jadi akan kelamin. Jadi Allah menjadi ia akan kelamin. Gapo kelamin? Iaitu pet cai, pet ying. Menjadikan kelamin lelaki dan perempuan. Tengok kita ni, beranak tubik seorang lelaki, beranak tubik seorang perempuan. Semua lelaki perempuan tu orang panggil manusia. Maka manusia tu Tuhan jadi daripada gapo? Dia kata jadi daripada diri-diri kamu tu sendirilah. Sebenarnya jadi daripada air mani. Air mani siapa? Air mani kamu lah. Kamu tu siapa? Kamu manusia. Manusia dijadikan daripada manusia. Jadi daripada manusia, maknanya air mani kita tu lah. Lepas tu akan jadikan kita. Itu dia. Hak ayah kita dan ibu kita bercampur dua tu jadi kita. Sebab itulah dalam ayat yang kita duk baca di dalam surah apa? Surah Al-Waqi'ah. Ayatnya 58 59 surah Al-Waqi'ah. Allah berfirman di dalam surah, dia katakan, afara'aitum ma tumnun a antum takhluqunahu am nahnul khaliqun. Dalam ayat tu, afara'aitum ma tumnun a antum takhluqunahu am nahnul khaliqun. Afara'aitum ma tumnun, mu tak tengok ke yang mu duk capak air mandi saat itu masuk di dalam rahim isteri kamu. Mu capak air mandi masuk dalam rahim isteri kamu, dengan maknanya kita tidur dengan isteri kita, lepas tu kita hantar air mandi masuk di dalam rahim isteri kita, masuk dalam mulut isteri kita. Lepas tu Tuhan soal, Tuhan tanya, rupa soal di situ, a antum takhluqunahu am nahnul khaliqun. Mu buat anak ke aku hak buat anak? Kita bubuh air mandi di dalam rahim isteri kita. Tuhan kata, mu tak tengok ke mu duk lepas air mandi masuk di dalam rahim isteri kamu tu? A antum takhluqunahu am nahnul khaliqun. Mu buat anak ke aku buat anak? Kamu buat ke aku yang buat? Tu a antum, hamzah dua kali tu. Hamzah antum tu tak apalah, hak tu orang panggil dhamir mukhatab. Dhamir jamu, dhamir mukhatab ketika jamu. Ada hamzah belum pada tu lagi. A antum. Kita tak ada baca dengan taghliz, kita baca dengan hafaz. Itu baca qiraat hafaz. A antum, adakah kamu? A antum takhluqunahu am nahnul khaliqun. Mu buat akhirnya akhir anak ataupun kami hak buat anak. Tuhan kata hak ni orang panggil istifham litaqrir. Rupa-rupa soal, tapi Tuhan nak tekan kata, nak kita mengaku kata bahkan Tuhan lah yang buat, bukan kita buat. Hak ni orang panggil fa'il hakiki dan fa'il majazi. Fa'il hakiki kena kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa'il majazi kita, kerana kita orang usaha tidur dengan isteri kita, kita lah usaha duduk dengan dia saat itu. Buatlah lebih kurang hatta air mandi masuk di dalam rahim dia tu. Lepas tu
usaha tu hak kita orang panggil fa'il majazi. Nah, fa'il majazi kita ni perbuatan hak pesing. Nah, hak pinjam ya kita ni pada hakikat Allah yang buat. Tahu mana kata Allah yang buat, bukan kita buat. Nampak-nampak kata kita buat. Kerana kita buat berapa kali? Ambil daripada kita berkahwin sehingga sampai sekarang, berapa kali kita buat? 500 kali boleh tak? Lebih deh. Lebih. Kalau lebih, pas anak berapa orang? Anak baru 3 orang. Pas ke mana? Tu tanda kata bukan kita buat tu. Kita hanya usaha je. Yang beri bekah itu Allah. Tengok supaya kita menani Azul. Kita menani kan? Kita ambil butir timu batik ataupun kita ambil butir kacang tu, kita tani 3 utir selubai, 3 utir selubai, 3 utir selubai. Pagi kita jeru, petang kita jeru, pagi kita jeru, petang kita jeru. Duk boleh 2-3 hari, cerongoknya naik. Ya tumbuh naik. Merah. Lepas tu tumbuh naik tu, hening 3 pound. Hening 3 pound juga. Hening 2, hening 1. Pak ni tak naik. Kan? Tu nak royak kata yang usaha tani itu kita, tapi yang menumbuh itu Allah. Fa'il majazi dan fa'il hakiki kita kena faham. Kata kita ni majazi je, pinjam saja, gambar saja, rupa saja ya kita yang nampak kata kita duk bergerak. Nah, orang panggil usaha daripada kita. Pada hakikat Allah Subhanahu wa taala yang beri bekah. Sebab itulah kita duk buat beratus-ratus kali, anak baru boleh 4 orang ya. Habis tu Tuhan tanya tu, afara'aitum ma tumnun a antum takhluqunahu am nahnul khaliqun. Membuat anak ke aku yang buat anak? Pas kalau tengok tak ada nampak kata Tuhan buat anak dah. Tak itu kan? Tu nak royak kata. Nah, nak wi faham kata, Tuhan royak wi tahu di dalam surah apa? Surah Al-Waqiah ayat 58 hingga 59. Nah, ingat molek deh. Maka kita nak baca ayat ni lah, nak baca ayat ni satu ayat saja supaya nak kita tahu kata kita nak buat macam manakah nak keluarga kita jadi keluarga berbahagia. Keluarga berbahagia ni nak keluarga kita ni santi suk deh, nak jadi duduk seni, duduk sedap, duduknya serenuk. Kita dengan anak kita pun beres molek, tak ada jadi gogak kat mana-mana. Suami isteri pun tak ada gapo. Nah, boleh duduk seni, tak ada perbalahan, tak ada jadi pecah belah, tak ada jadi hara-hara di dalam keluarga. Maka keluarga tu jadi keluarga berbahagia. Bagaimanakah keluarga berbahagia? Kita nak baca dalam ayat ni. Di dalam ayat Al-Quran, di dalam suratul Rum ayat 21. Kita mari faham ayat tu, kita baca ayat tu. Jadi dalam ayat kata wa min ayatihi, dan setengah daripada tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala an khalaqalakum, bahawa telah jadi ia Allah bagi kamu min anfusikum. Tuhan buat kita daripada diri kita sendiri. Buat manusia daripada diri manusia sendiri. Sebab apa kita nak jadi tu? Daripada air mani ibu bapa kita. Jatuh kau, tino kau, lelaki kau, perempuan kau, daripada air mani itu sendiri. Sebab kita tahu kata orang perempuan dia ada sarai telur. Dia ada sarai telur. Bahasa saya kata rangkai. Ada 2 belah, kanan ada, kiri ada. Sarai telur ni banyak telur perempuan.
Sebelah kanan pun ada, sebelah kiri pun ada. Lepas tu ia ada tanam kai, ada selorang. Selorang hatta pergi kepada mulut, hatta pergi kepada rahim. Orang perempuan ni banyak telah dia halus dia telah dia. Banyak. Bahasa Arab dia panggil buaidah. Pak kita orang lelaki ni ada 2 otak. Ada tu. Jadi kita pun ada, dia pun ada. Tapi hak kita tu ia tupai benih. Jadi benih itulah juru tubik. Benih tu hak tubik saat ni tu ia lalu mari ikut tulis sulbi ni. Sebab dalam ayat Quran kata yakhruju min baini sulbi wat taraib. Air mani ni, tubik ni orang panggil lalu mari ikut sebelah lek tulis sulbi. Sebab tu ketika macam tu ma'in dafik, ketika syahwat kita duk kuat saat ni tu, tengah-tengah duk gerak, tengah-tengah duk jalan saat ni tu, air tu bawa kata kuat, terlalu kuat, ia macam tu baik perang ya semua tu. Tu ia panggil bahasa Quran ia panggil ma'in dafik. Yakhruju min baini sulbi wat taraib. Sulbi iaitu tulis sulbi, tulis belakang hak orang lelaki ni. Sabit tu dia berasa berat di sebelah lek punggung kita ni. Tulis orang panggil tulis ekor. Tulis sulbi di punggung kita ni berasa berat. Air tu baik dah. Hak perempuan ni lalu kot taraib, 2 buah dada ni, 2 buah pici hak kita kata tu di celah ning tepat perasaan syahwat dia tu terlalu kuat, ada hubung kait. Dengan dengan syahwat dan buaidah dia ni tu nak berlari mari kepada rahim saat ni tu, gerak-geri daripada beberapa perkara hak kita duk kata ni, hak kita duk baca ni. Manakala hak nun berjalan, hak ni pun bergerak hatta pergi di dalam rahim saat ni tu, benih hak kita hatta pergi tu berpuluh-puluh ribu. Sebab ya benih ni halus ya. Benda yang sangat halus sangat. Kalau kita mengaji ilmu usul ni, yang panggil Jahafirik ni halus ya. Jahafirik ni halus. Benih ni halus. Kalau orang ngaji ciwak ni, yang panggil atom. Atom ni benda halus. Zat yang sangat kecil. Takut tak reti hak tu, nak royak kata halus, terlalu halus. Tunga kita biasa tengok dok tunga. Biasa deh, merah halus ya. Kita tua ni tak nak nampak mana dah. Tapi masa kita muda-muda, kita boleh tengok tunga. Gatal weh sini. Cuba kita tengok dekat kelih lama sikit, nampak merah halus tu boleh nampak lagi. Tu bapak tunga tu. Kalau kena cucu tunga misalnya, cucik tunga, halus lagi. Ada tu. Tu nak royak kata halus sangat ia benih tu. Benih bubuk dia gitu rekam telah tu. Ada tu. Bawa kata boleh tepuh sama dia tu, dia buat lari telah tu. Buat lari pergi menusuk di dalam panang mutluk. Pergi menusuk dalam kulit. Dalam apa? Dalam tebing rahim isteri kita. Dia pergi menusuk situ. Kalau rahim tu tebal sikit, dia boleh nusuk. Gelai dalam tu. Bergelai dalam tu, dia duk nusuk dalam tu, kau duk kemas. Lepas hari, 2 hari, 3 hari, kau duk kemas, kau besar. Lekat duk situ. Tu bahasa Arab dia panggil ungduk. Gapo ungduk? Lekat perut. Demo ni lekat perut dah ni. Lama dah ni. 2 bulan dah. Lama mana dah ni? 3 bulan dah. Lekat perut dah. Bila lekat perut dah ni tu, haid pun tak arir lah. Ada tu. Tak arir lah. Tapi adalah hak nadi tu setengah-setengah daripada hak dia kata buti rima gapo tu, mari patulah juga. Ada tu. Lekat perut tapi mari uzur. Tu nak royak kata
Nah, semua tu kejadian Allah Subhanahu wa taala, tak dapat tidak kita kena menutup ti. Di segi kedoktoran saat itu dia bagi tahu kepada kita satu persatu cara gerak geri. Nah, cara gerak geri ataupun orang panggil watacak manusia saat itu, dia nak jadi kok mana tu susunnya dia ada siap dah. Pak kita tahu kata takdir qada dan qadar daripada Allah Subhanahu wa taala nak menjadikan manusia sore-sore ni bukan biasa. Itu dia. Nah, sebab itulah. Nah, kita ni kena jaga diri kita, sebab kita ni salah satu daripada amanah yang dibagi kepada kita oleh Allah Subhanahu wa taala, bawa diri kita lebih baik, bawa diri kita lebih molek. Nah, supaya kita boleh tunjuk ajar kepada anak-anak kita di belakang hari pula. Itu dia. Maka di sini Allah Subhanahu wa taala kata, aku menjadikan kamu daripada diri-diri kamu itulah akal kelamin. Nah, akal kelamin, jenis lelaki dan perempuan. Itu dia pet cai pet yin. Setelah mana Tuhan buat lelaki perempuan, maka kita ada kita orang panggil apabila Tuhan menjadikan kita lelaki perempuan saat itu, agi orang panggil gi setuju kita kena ke orang tu, kena ke demoning, kita suka ke demo tu, suka ke demoning, lalu tu buat hubungi. Nah, kita buat hubungi sehingga kita boleh berkahwin. Menikah kahwin demoning, kapung ning gi menikah dengan kapung nung mari menikah dengan kapung ning. Nah, lelaki perempuan saat itu. Jadi Tuhan buat manusia ni fitrah yang Allah Subhanahu wa taala menjadikan. Jadi hak ni nak duduk di dalam peraturan agama. Kita pun turut peraturan agama. Tuhan kata litaskunu ilaiha, supaya kamu boleh duduk, supaya kamu boleh bertempat kepadanya, kepada azwaj saat itu, lelaki perempuan apabila berumah tangga saat itu, cari tempat duduk tetap di mana kita nak duduk, di mana kita tempat kerja kita. Kita susung situ pula keluarga kita, keluarga ibu bapa kita di sini. Kita pun susung keluarga kita sebagai orang berumah tangga yang baru, susung situ pula. Boleh duduk di satu tempat. Nah, kita jaga diri kita, jaga keadaan, maka kita selamat di situ. Jadi cara nak jadi keluarga berbahagia, Tuhan kata wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Dan Allah menjadi Allah bainakum, di antara kamu, mawaddatan wa rahmatan. Mawaddatan wa rahmah ni, mawaddah dengan maknanya kasih sayang. Itu dia. Rahmah wa rahmah dan rahmat. Jadi kita nak uji keluarga kita ada rahmat, kita kena ada kasih sayang dulu di antara suami isteri tu. Apabila kita berumah tangga dah, ia kena ada kasih sayang. Suami kasih kepada isteri, isteri kasih kepada suami, ayah kasih kepada anak, anak kasih kepada ayah, ibu kasih kepada anak, anak kasih kepada ibu. Kena wi ada sifat kasih terhadap anak, terhadap isteri, terhadap ayah, terhadap ibu, kena wi ada. Barulah ada rahmah, barulah ada barakah. Berarti dia susung mari tu, susung mari mawaddah dulu. Kena ada kasih sayang. Kita berumah tangga ni kena ada kasih sayang di dalam keluarga kita sendiri. Kita kasih kepada isteri kita, isteri kita kasih kepada kita, kita suami ni. Kita kasih kepada anak kita, anak kita kasih kepada kita. Ia tak berlaku hara-hara. Sebab apa? Sebab bila ada kasih, bila ada mawaddah, maka ia ada rahmah. Apa kita nak buat kerana nak kita ni ada mawaddah?
Sebab ia susun mari dah ni mawaddah rahmah. Kalau tak ada mawaddah, saya cari rahmah tak ada. Jadi hara-hara dah dalam keluarga. Jadi pecah belah selalu dah keluarga. Setengah-setengah daripada keluarga ni. Nah, balah tengah malam pun balah pukul 2 pun balah. Cerah pagi nak tubik kerja pergi pun balah dulu belum pada nak pergi tu. Kelik mari pun bunyi gongkai ada semua. Setengah daripada setengah mak dengan anak, setengah daripada setengah pak dengan anak, setengah daripada setengah suami dengan isteri. Jadi duk balah semata. Tu duk balah semata. Bila duk balah macam tu, maka tak ada lah sifat kasih sayang. Bila tak ada sifat kasih sayang, rahmah dia tak ada, barakah dia tak ada. Kita kena tarik sifat kasih sayang tu wi ada di dalam hati kita, hati sanubari kita ni wi ada hak tu kita terhadap isteri kita, isteri kita dengan kita. Dia kasih pada kita, kita kasih pada dia. Pas nak buat kan ni nak wi kasih gi mari ni. Hak ni lah agama suruh kita jaga hukuk. Suruh jaga hak-hak. Hak suami ke atas isteri, hak isteri ke atas suami. Sebab kita tak jaga hak tu lah, kita tak jaga siti, tak jaga hak suami terhadap isteri, tak jaga hak isteri terhadap suami. Jadi kalau isteri tak jaga hak suami, akan berlaku pecah belah. Kalau suami tak jaga hak isteri, akan berlakunya haru-hara. Supaya itulah ya. Itu dia. Nawi ada mawaddatan, nawi ada rahmah, kena mawaddah. Nawi ada mawaddah, kena susung hukuk. Kena atur, kena susung hak-hak di antara suami dan isteri. Gapo hak? Kita nak tahu hak ni yang mana Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bagi tahu kepada kita belum daripada kita nak menikah dulu. Kalau kita tak ada nikah lagi tu Nabi tahu dah. Mana hadis riwayat daripada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Hadis riwayat daripada Ibni Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibnu Mas'ud kata sabda oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis ni seolah-olah Rasulullah nak bagi motivasi kepada anak muda-muda supaya dia dia saat itu rebutlah dalam berkahwin, dalam perkahwinan. Mana dalam hadis yang kita selalu dengar Nabi bersabda, dia kata ya ma'syarasy syabab man istata'a minkumul ba'ata. Ya ma'syarasy syabab, wahai mana-mana perhimpunan anak muda-muda. Mana werung-werung kita ni, orang muda-muda kita ni. Nabi kata perhimpunan anak muda-muda, puak-puak werung kita kata man istata'a minkum, barang siapa yang kuasa dari kalangan kamu al-ba'ata. Kuasa al-ba'ah. Barang siapa yang kuasa dari kalangan kamu al-ba'ah. Gapo ba'ah? Ba'ah ni, ba'ah ni kalau kita kecek dalam satu bahasa lagi Arab, dia kata uhbatun nikah. Gapo uhbatun nikah? Persiapan nikah. Barang siapa yang kuasa persiapan nikah, makna apa? Dia hak itu kuasa al-ba'ah tu kita pakai dengan mana at-ta'iq.
At-ta'ikun nikah dengan maknanya al-qudrah ala nikah. Jadi kudrah ni ya dua. Nah, kudrah. Yang pertama kudrah ala mu'nin nikah. Ala mu'nin nikah. Yang kedua al-qudrah ala al-jima'. Dua. Itu dia panggil al-ba'ah ni at-ta'ik. At-ta'iq. Ta'iq dengan maknanya mampu, dengan maknanya kuasa. Kuasa alal jima', kuasa bahawa dia itu nak setubuh dengan isteri dia. So lagi dia kuasa iaitu mu'nin nikah ni dia kuasa nafkah zahir. Jadi kita kecek mudah-mudah je, iaitu nafkah zahir dan nafkah batin. Kalau kuasa nafkah zahir, kuasa nafkah batin, falyatazawwaj, maka hendaklah dia tu kahwinlah, nikahlah. Jangan duduk lok gitu, jangan duduk gitu. Kalau mung tu ada kuasa menikah kahwin, nah mung tu ada persiapan dah. Katakanlah kekuatan tu ada dua, kekuatan dalam nak setubuh isteri kamu pun ada, tenaga batin tu, dan mu'nin nikah dengan maknanya mung boleh nafkah sekiranya mung nikah dengan seorang perempuan, mung boleh nafkah dia, nafkah zahir. Gapo nafkah zahir? 3. Yang pertama makan ni. Yang kedua pakaian. Yang ketiga tempat duduk. Gapo makan ni? Makan ni mengenyi lah. Berapa kali, berapa periya kita tengok isteri kita dia makan berapa periya. Kalau isteri biasa gitu dia makan 3 periya. Sebelah pagi nasi kerabu, nah siang hari makan tom yam, sebelah malam nah makan makan gula, nasi gula serati ke gula beluk ke, serahlah tu 3 periya. Wajib kita saat itu kena sedia 3 periya nafkah zahir tu. Ada tu 3 periya hak makan 3 kali. Kalau isteri kita hak pesen besar-besar sikit, tubuh besar tu payah makan 3 periya tak padan, kena makan 4 periya. Pagi kita kena jamu dah nasi kerabu deh, ataupun nasi apa, nasi minyuk ke, nasi kauman tu kan deh, 1 periya. Di siang hari nak makan nasi sup ke, makan nasi gula ke, tu yang kedua. Bawa kata pukul 2, pukul 3 abang berasa nak makan mama, berasa nak makan ming, berasa nak makan rakna, kita kena muat ataupun dibeli wak kelik mari. Hak tu pria yang ketiga. Hak yang keempat makan nasi sebelah. Sebelah lek isya ke ngarik ke sebelah malam. 4 tu makan ni. Lain daripada makan ni pakaian isteri kita masuk dalam kata nafkah zahir. Kita kena beli pakaian boleh menutupkan aurat dia daripada kepala sehingga sampai ke kaki. Yang mana kita faham daripada ayat Al-Quran, dia kata wala yubdina zinatahunna illa ma zahara minha. Tidak boleh menzahirkan perhiasan mereka itu malaikat barang yang boleh zahir daripadanya. Maka tafsir dalam mazhab kita Syafi'i ni, ma zahara minha tu iaitu hak boleh bukanya muka dengan 2 tapak tangan. Maka wajiblah ke atas kita beli pakaian isteri kita hak itu, ambil daripada atas sehingga sampai ke bawah. Kain kelubung wajib kita beli. Pakaian dia baju kurung ke, baju hijab ke, baju apa sahaja wajib kita beli, tutup aurat dia. Dan di bawah stoking wajib kita beli.
Hanya lama mana tu je. Lama mana kita kena beli sekali-sekali. Hak tu orang panggil kita kira kali yang kedua pula. Kita kuasa setara mana? Daerah tu. Kita kuasa tu. Setengah mereka setahun sekali, setengah mereka setengah tahun boleh beli sekali, setengah mereka 2 bulan 3 bulan tukar. Beli tambah. Daerah tu. Tu pakai. Yang tiga as-sakan. As-sukna, sakan. Sakan ni tempat duduk. Nafkah zahir. 3 ni. Nafkah zahir 3. Makan ni 3 periuk. 3 periuk 4 periuk. Pakai ambil daripada kepala dia sehingga sampai ke kaki dia, dan lagi pula tempat duduk. Apa boleh syarat cemburu sangat tempat duduk ni? Sebab orang kita apabila menikah mari, dia tak bergaduh mana tempat duduk. Mula-mula tak apalah kita tupai tok tua kita, maaf deh bagi orang hak duk serta dengan tok tua tu, kadang-kadang tok tua pasal pasal payah, payah anak sore gapo tu nak tupai kita, tak apalah hak tu. Hak anak ramai. Hak anak ramai ni tempat pun tak ada, tempat pun tak tenil dah. Orang panggil anak ramai, hak tu nak tidur situ, hak ni nak tidur sini, hak tu nak masuk, hak ni nak tubik, ada lelaki, ada perempuan. Pas kita ni menatu misalnya. Menatu ni masalah aurat kita dengan orang tina kita, ya tidak ada aurat, tapi kita dengan adik ipar kita aurat. Tak leh yang nak buka kelubung mudah-mudah walaupun kakak ipar. Bukan maknanya kakak ipar kita tak ada apa. Kita tak kelubung pun tak apa, kakak ipar kita ya. Tak leh haram sebab dia sah nikah dengan kita, cuma tak leh hipung ya. Pas kita cerai kakak dia ni, boleh kita nak ambil dia. Ada tu. Tu dia. Nak royak kata, dia sah nikah dengan kita. Sebab itulah kita nak masuk duduk di dalam keluarga tular tu kena jaga aurat. Jadi aurat tu ambil daripada kepala sehingga sampai ke kaki. Kaki wajib berstuking. Faham? Jadi di hari ni kita tengok orang perempuan ni ramai tak erti agama. Tahu mana kata ramai tak erti agama? Tengok duk tubik kau nak. Tengok duk pergi makan puluk. Pakai tak stuking. Tak. Tak tu tanda kata tak tahu agama. Sebab kalau tahu agama, kaki tu aurat. Harai semua. Kita pergi kena tu berapa ratus orang dia tengok kita. Harai semua. Harai isteri kita tu, harai tu untuk dia tu, harai ke atas dia. Kita orang suami ni, hak wajib ke atas kita hak ni tu, bagi pengajaran agama kepada dia pun harai pun tulah juga. Kita pun harai, isteri kita pun harai. Duk bawa isteri kita tu, kita duk pergi menawar kata, duk pergi kok kedai kok mana tu, pergi beli, pergi gapo shopping tak shopping tu, harai. Ada tu. Tu nak royak masalah pakai aurat. Tu nafkah zahir dah. Tempat duduk ni apa boleh syarat tu cemburu sangat. Tu nak royak tu. Dia banyak. Kadang-kadang kita beli barang bubuh dalam tujing. Ada ipar kita kelip teh-teh penat-penat. Nah, ambil makan habis. Dia buka tak ada. Pia pula ambil makan ni aku baru bubuh tadi ni. Aku sendiri tak ada makan lagi. Dia mula sudah. Tu. Kadang-kadang anak kita, ada ipar kita beli barang boleh tujing, nak makan setelah lagi nak kerawi sejuk dulu. Anak kita pergi makan. Pak budak dia makan dia berubuk. Hak nombek banyak tu, hak ni nombek banyak tu kata. Berubuk-berubuk pergi, tuan sendiri tak boleh makan. Tengok dia syarat cemburu, benda ni akan jadi pecah belah. Pecah belah dalam keluarga. Sebab itulah kita ni baru-baru bolehlah kita tupai tok tua kita baru-baru tu demo pun duk ramai lagi dengan kita, duk serenuk lagi dengan anak menatu. Tapi dah lama mari offline orang panggil tubik. Sifat PA perangai hak asli, hak semula jadi ni dia akan keluar.
Mula-mula air juru nak ambil kacang pun kokoh la makan nasi idan dengan tok tua. Pernah kokoh la juru molek. Era tu. Lauk pun ambil sikit-sikit gitu ya. Bawi lama sikit. Jalan gung tok tua nak tidur pun tak leh. Era tu. Perangai tu baik dah lah. Sebab tu nak royak kata syarat ya cemburu ni nak jaga kita. Nah, baru-baru tu tak apalah, lepas pada tu kita kena kira dah lah. Buat basah-basah sebelah belakang rumah kau, tepi rumah kau. Nah, sedialah. Tu orang panggil nafkah zahir. Cadat tepat. Sabit tu orang Arab, kita tengok orang Arab menikah dah kan. Dia tengok penuh dulu, penuh kan. Demo ni kerja dah dak. Masuk metak anak dia. Nah, rumah dah dak. Tengok tu. Tu nak royak kata tu orang panggil dia tengok serupa dengan dunia sekarang. Dunia sekarang tu tengok kemajuan, tengok nak mudah harga apa. Kita orang agama ni tak siapa tahu tu. Cuma kena tahu kata syarat cemburu sangat kalau kita tak sedia tepat, tak sedia sakan. Nah, tepat saat itu sama ada kita nak sewa ke, nak buat sendiri ke, cara halus-halus macam dangar, macam apa, macam basah, macam apa. Halah gila. Itu tiga. Nafkah zahir. Nafkah batin satu saja dalam kelambu. Duduk dalam nafkah. Deh. Tu nak wipah. Maka di sini dia kata al-qudrah 'alal jima', selagi al-qudrah 'ala mu'nin nikah. Tu baru kita boleh panggil orang ni ada uhbah. Gapo uhbah? Ada persiapan untuk menikah. Kalau ada uhbah tak, Nabi kata falyatazawwaj. Mu kena menikah lah. Jangan duk lok tuai. Nah, kau duk tua pas setahun. Deh, tak ada menikah. Siapa ketua? Apa boleh kata itu? Kerana Nabi SAW pernah dia marah kepada saudara dia. Siapa yang saudara dia? Saudara Nabi kita SAW, adik dia. Adik Nabi kita SAW, iaitu nama dia Uthman bin Maz'un. Adik dia. Apa? Adik dia tu saya kahwin. Uthman bin Maz'un ni anak Halimah Sa'diyah. Arda'ahu Halimatus Sa'diyah. Ada sebut dalam matan tu, dia kata Nabiyina Muhammadun qad ursila lil alamin rahmatan wa fuddila. Abuhu Abdullahi Abdul Muttalib wa Hashimun Abdul Manaf yantasib wa ummuhu Aminatun Zuhriyah. Arda'ahu Halimatus Sa'diyah. Arda'ahu Halimatus Sa'diyah. Menyusu akhirnya Nabi kita Halimah Sa'diyah. Halimah Sa'diyah ni ibu kepada Nabi kita, ibu menyusu. Halimah Sa'diyah. Nabi gi tupai di Bani Sa'din, tupai di Halimah, maka Halimah ada anak kecil. Anak kecil nama apa ni? Nama Uthman bin Maz'un. Nabi menyusu dengan dia, tupai menyusu. Sebab apa? Sebab ibu Nabi duk menyakit sokmo Aminah. Lalu itulah tupai Halimah. Nyusu di Halimah, maka Nabi jadi saudara menyusu dengan Uthman bin Maz'un. Adik kakak dia, keluarga dia, tapi keluarga menyusu, saudara menyusu. Kalau ada perempuan tak sah nak nikah dengan Nabi SAW. Sebab Nabi menyusu saat itu dalam mazhab Syafi'i kita, apabila cukup 5 kali mengenyih, maka tidak sah dah nak nikah. Tak boleh nak nikah. Saudara dia Uthman bin Maz'un ni apabila besar mari,
Nabi ingatlah saudara dia, sayang kepada saudara dia ni. Tok saya menikah, tok saya berkahwin. Maka Nabi SAW dia kata wa yanha 'anit tabattul. Tabattul di sini dengan maknanya tok saya menikah kahwin. Orang sebut perempuan wak dok karak, orang sebut anak dara wak dok padut, sebut demo tu comel, demo tu cantik, demo tu janguk gapo, ya wak dok. Nabi tegah ya. Nabi tegah anin tabattul. Tabattul dengan maknanya orang tok say berkahwin. Nabi tegah saat itu nahyan syadidan, tegah bersangat teh. Sebab apa boleh Nabi saat itu tegah sangat-sangat? Wa yaqulu tazawwaju alwalud alwaduda. Menikah olehmu, berkahwin olehmu alwaludah. Mu carilah orang hak titih baris anak ramah. Kita nak menikah, kita nak berkahwin, kita nak ambil menatu saat itu, nak buat isteri kita. Nak buat isteri kita, kita carilah orang hak anak beranak dia, hak anak cucu dia ramai. Keluarga dia morning 15 orang adik kakak dia. Dia morning 9 orang. Perak. Bening apa ke bening? 2 orang. Nabi nak jadi ramai ni. Perak tu. Nak 9, 12, 13 seorang mak tu. Perak tu. Bukan 3 orang, berapa orang mak? 3 orang mak, 3 orang. Tak boleh malah tu, ya nak ramai. Sebab apa? Sebab Nabi kata fa inni mukathirun bikumul umama yaumal qiyamah. Kami sangat-sangatlah bangga kamu membanyakkan umat ni, membanyakkan anak cucu saat itu pada hari kiamat esok. Sebab apa? Umat Nabi kita saja penuh daripada masyarakat. Nabi serenuk tengok. Sebab tu dia suruh banyak. Pak kita pergi buat apa? Pergi buat kungkam tu. Tok Sewi beranak. Orang panggil buat perancangan ke apa? Pergi buat kungkam tu. Tok Sewi jadi beranak. Tok Sewi anak ramai. Duk makan pengaruh puak-puak topek, duk kecek masalah. Anak ramai tak ada nak cara, tak ada nak jaga, tak ada nak asuh, tak ada nak tarbiyah gapo. Jadi kita pun tunggu asuh-asuh daripada agama barat. Tok Sewi banyak umat. Ni orang panggil belawai dengan tujuan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Baik tu. Ni kita boleh tahu kata Nabi tak suka. Maka Uthman bin Maz'un ni dia tak sip nikah, tak sip kahwin. Nabi marah dia. Nabi marah dia. Adik dia sendiri. Adik apa tu? Saudara menyusu. Katanya kubur Baqi' ni, orang mula-mula hak tani di kubur Baqi', katanya Uthman bin Maz'un dah mula-mula sekali. Manakala ada kematian, siapa mati? Uthman bin Maz'un yang meninggal dunia. Taruh di kubur Baqi'. Ada setengah kata bukan Uthman bin Maz'un, iaitu As'ad bin Zurarah, orang pertama. Itu saudara Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Lepas tu jadi Nabi buh batu di sebelah kepala saja je. Masa tu buh di sebelah kepala je. Buh di sebelah kepala tu, katanya orang hak nak mari tanah lepas pada tu caku-caku pula. Mari apa lepas pada tu mari syuhada, puak-puak mereka hak mati syahid daripada peperangan Uhud, daripada peperangan Badar gapo, mari tanah bubuh di kepala saja. Bubuh di kepala. Tu. Lepas tu jadi manakala bubuh di kepala saja, bawa kata gali hanya tu atas kaki, darah naik muka. Orang hak mati lama-lama dah tu darah naik muka.
Gapo tu? Orang mati syahid ni dia tak usah. Di sisi Allah dia masih hidup. Lalu itulah naik kepala tu. Jadi puak-puak sahabat bubuh pula batu sebelah lek kaki. Jadi kalau kita kira masa Rasulullah boleh kepala saja ya. Boleh kaki tu kerana payah nak tahu kata orang ni panjang ke pendek. Bebel lagi kita cakap teh kena para syuhada. Darah ngecik naik. Maka bubuh ruah-ruah. Tu dia deh. Ni kita nak tahu kata masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam begitulah. Begitulah cara-cara hidup mereka. Maka yang mata hadis yang kita duk baca ni, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggalakkan anak muda-muda ni supaya berkahwin. Kerana apa? Kerana bimbang sangat-sangat serengi daripada agama barat, serengi daripada Yahudi dan Nasara di hari ini. Sebare dia, sebare benda mabuk dan sebare benda-benda yang keji, iaitu perbuatan zina. Banyak sekali serengi ni mari kau telefon. Serengi daripada agama barat ni. Hani hok bimbang sangat-sangat. Anak muda-mudi kita hok duk jadi orang panggil terlibat juluh dalam perbuatan zina ni berapa banyak. Dari kalangan anak muda-mudi kita hok menuntut ilmu, hok duk belajar kok wilayah pada, kok sekolah pada, hak kapung-kapung pada, bahkan orang yang mengaji lebih banyak pada orang yang tak mengaji lagi. Terlibat perkara orang panggil perbuatan zina ni banyak sekali. Sebab itulah takut sangat-sangat. Sebab itulah Nabi kita menggalakkan umat dia menikah, menggalakkan umat dia berkahwin. Kerana sabda Nabi SAW tentang perbuatan zina ni, Nabi kata ma min zambin ba'da syirki, tidak ada daripada dosa selepas daripada syirik. Syirik ni dosa hak besar tak ada dah. Bagapo dosa rendah pada syirik sikit je. Syirik ni hak Tuhan tak apung tak maaf. Siapa ada syirik, siapa ada sekutu dalam diri dia, Tuhan tak apung tak maaf. Rendah dosa, orang panggil perbuatan dosa rendah pada syirik sikit gapo? Nabi kata ma min zambin ba'da syirki, tak ada dosa lepas daripada syirik a'zamu indallah, sangat-sangat kira dosa besar di sisi Allah Subhanahu wa taala, min nutfatin wada'aha rajulun fi rahimin la yahillu lah. Dosa besar bawah pada syirik sikit, iaitu dosa mereka lepas air mani masuk dalam rahim yang tidak halal bagi dia. Gapo tu? Kinayah daripada perbuatan zina. Bawah pada syirik sikit. Syirik dosa besar sekali, zina nombor 2. Syirik ni hak Tuhan tak ampun dosa dia, zina nombor 2. Sebab tu takut sangat-sangat. Dalam ayat Quran kata la taqrabuz zina. Apa boleh dia kata la taqrabuz zina? Sebenarnya janganlah kamu hampir akal perempuan. Tok sewi hampir perempuan, sebab bila hampir perempuan bime takut jatuh dalam zina. Payah pergi guna zina lalu dah. Jangan hampir zina. Hak sungguh jangan hampir perempuan. Bila hampir perempuan, jadi bima takut juluh dalam zina. Sebab orang hak duk hampir dengan perempuan, hak duk serta dengan perempuan, kok berek lah, kok hotel lah, kok di mana tempat saja, tempat menuntut ilmu, duk berkahwin, duk saing semua tu, juluh dalam zina. Wal iyaza billahi min zalik. Berarti juluh dalam zina. Maka dia mari ayat Quran la taqrabuz zina. Hak ni orang panggil majaz mursal. Bagi orang mengaji ilmu balaghah
Dia panggil majaz mursal. Alaqah dia ke apa? Alaqah dia musabbabiyah, sebut musabbab. Kalau kita nak-naknya sebab. Sebab mu hape perempuan ni lah mu juluh dalam zina. Sebab tu ya kuih tu baik. Ataupun i'tibar ma yakun. Maknanya lagi akan datang mu akan juluh dalam zina. Kalau mu duk berkahwin dengan perempuan, duk pergi sekali muak mutu, duk genong dia, hadak kot tu, hadak kot ni, akan juluh dalam zina. Lepas tu persen dia tinggi. Sebab apa? Sebab ayat Quran yang mari la taqrabuz zina. Ia pakai hazah lalu dah. Jangan hape perempuan hak sungguh. Bila hape perempuan menyebabkan juluh dalam zina. Tapi ia hazah hak tu pakai sebut zina lalu. Jangan hape zina. Supaya kita duk kecek tu lah. Deh, kita kecek anak. Nak pergi mana tu? Nak pergi gali ubi. Bukan gali ubi, gali tanah. Tapi bila kita pergi cari, pergi gali tanah tepat hak duk tanam pohon ubi, ia akan berjumpa ubi. Maka kita kerak orang panggil kita hazah percakapan di celah-celah tu nak pergi gali ubi. Hak sungguh bukan gali ubi, gali tanah supaya berjumpa ubi. Baik tu. Ha tu orang panggil majaz mursal tu. Kalau gali ubi ni ubi. Gali ubi ya. Ni gali ubi. Baik tak tahu ubi tu lalu. Tu orang panggil gali ubi. Ada bukan pahalah tu. Pahalnya gali tanah. Bila gali tanah orang panggil nah khawatirnya akan jumpa ubi. Dia kena jumpa ubi semata dah. Sebab muka kita pergi cari di tempat dia. Banyak hak kita kecek balas tu. Nak pergi mana tu? Nak pergi jahit baju. Bukan jahit baju, jahit kain. Bila kita jahit kain, dia akan jadi baju. Muka bab tu ada siap dah. Maka kita hazah rekah cakap pe jahit baju. Ada tu. Tu nak pergi faham kata balaghah dalam Quran ni. Nah, kena mengaji lah. Kena menuntut ti. Kita tak menuntut ti tak boleh nak urai. Nah, tak boleh nak urai, tak boleh nak faham. Itu dia. Jadi takut sangat-sangat. Sebab itulah Nabi menggalakkan anak muda-muda, Nabi bagi motivasi lah, bagi semangat lah kepada mereka. Berkahwinlah puakmu ramai-ramai ni. Kahwinlah puakmu ramai-ramai ni, jangan duduk begitu. Itu dia. Sebab apa? Sebab dalam mata hadis ni dia kata ana. Suruh menikah, suruh berkahwin kalau ada persiapan orang panggil kuasa di atas jimuk dan kuasa di atas nafkah. Hendaklah kamu berkahwin. Falyatazawwaj, maka hendaklah kamu berkahwin. Kerana apa boleh suruh berkahwin? Fa innahu aghaddu lil basari. Kerana bahwasanya perbuatan kahwin tu aghaddu lil basari, boleh memejamkan mata. Sebab kita berkahwin, mata kita boleh pejam, boleh terpejam. Balahana belum pada kita nak menikah dulu tak boleh tengok orang lalu. Orang lalu dengan mutu pun tengok. Tengok atas, tengok bawah. Nah, tengok tepi, tengok tengok situ, tengok sini, tengok di dada lah, tengok di cik lah, tengok semata. Ikut orang lalu. Hak jalan kaki, cara jalan kaki. Hak naik kenderaan, cara kenderaan. Tak boleh kelipar, tengok semata. Lepas tu tengok tu jadi lama, tarik syahwat. Kau duk heret syahwat kau kuat duk tengok orang. Lepas tu kau duk mengoyak. Moga mata kita ni ya ada alat aflek tak kan? Tengok orang lak pukul sekaligus. Hatta lagi di memori lek belakang ni. Kita klik tidur tak kepala, mari. Boleh ambil gambar hak kita pukul tadi. Kau duk ngoyak. Perak. Tu nak wipeh. Nah, nak wipeh kata, bukan biasa kita tak ada berumah ni, kita tak ada menikah kahwin ni. Bah kata kita menikah tu, orang panggil tupu kita. Kita tupu dah.
Baru kita menikah kahwin, boleh terah belaka dah. Hak kita duk koya dulu tu boleh terah belaka. Boleh pegang belaka. Lepas tu, dia tumpuk dah lah. Daripada nak tengok demo tu, nak tengok orang perempuan nak tengok muda-mudi gapo tu, dak dah. Tengok juga tapi tengok lepas gitu ya lah. Tak serupa dulu. Dulu tengok pelih lagi. Tengok tu cilik lagi. Tengok pas tengok mula. Tengok pas tengok mula. Kadang-kadang bini orang apa tengok juga. Tengok suk mata mana. Salih balah tu. Berarti tu orang panggil fa innahu aghaddu lil basari. Boleh buat tupu mata kita tu. Wa ahsanu lil farji. Dan boleh buat jadi cuci farak kita. Boleh menahan farak kita. Daripada apa? Daripada perbuatan zina. Berarti sebab apa? Sebab kita menikah dah ni. Tu dia. Lepas tu Matah dia kata wa man lam yastati, dan barang siapa yang tidak kuasa, tak kuasa, yakni tak kuasa akil kahwin, tak kuasa nak menikah weh, sebab tak ada persiapan lagi, tak ada uhbah, tak ada orang panggil dua kekuatan hak ni tu, tak ada persiapan lagi, maka fa'alaihi bisawm, fa'alaihi bisawmi, maka wajiblah ke atasnya. Ala di sini orang panggil ala lil wujub, maka wajiblah ke atasnya, ke atas man tu, man lam yastati' tu bisawmi, wajib ke atas dia puasa. Syahwat ada tetapi tak kuasa, nak menikah tak kuasa, syahwat ada, kalau itu mungkin kena puasa. Sebab apa? Sebab nak tupukan syahwat kamu tu. Sebab tu dia kata fa innahu, maka kerana bahawasanya puasa tu lahu, baginya, bagi man lam yastati' tu wijaun. Gapo wijaun? Boleh jadi penyumat, boleh sekat. Dia puasa boleh sekat daripada syahwat. Pas nak gagah dak kita nak puasa ni? Puasa sebab nak menahan syahwat ni. Nak boleh pahari. Nak boleh pahari dia. Bukan puasa nak buat ibadat sangat. Puasa nak menahan syahwat je. Tak jalan ni nampak ni. Tu. Tu dia. Tu nak rakyat kata susah. Susah. Maka balah tu lah. Jadi kita kena tahu kata nak buat gana kita ni, nak jadi nak kita ni duduk kena dengan agama, apa sahaja yang dikandang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita nak kena dengan cara-cara dia. Kita kena tengok peraturan hak hurai di dalam agama. Maka yang kita sudah hurai dah tadi, bahawa kita nak jadi selamat, nak jadi berbahagia di dalam keluarga kita, nak ada mawaddah, nak ada rahmah. Mawaddah ni dalam Quran kita boleh faham lah satu bahasa lagi, orang panggil mahabbah, kasih sayang. Mawaddah, mahabbah, tu orang panggil kasih sayang belaka tu. Jadi nak buat gana ada kasih sayang di dalam keluarga kita. Bila ada kasih sayang isteri saya suami, suami saya ke isteri, maka ia timbullah rahmah, timbullah barakah dalam keluarga kita, dalam rumah tangga kita. Kita nak ada kasih sayang ni nak buat gana. Situ tempat kita nak bagi huraian kepada kita. Kita nak pergi cari apa jadi sebab kita tu kasih sayang. Hak ni orang panggil kita kena jaga hukuk, kena jaga hak. Isteri jaga hak suami, suami jaga hak isteri. Isteri kena buat gapo kata untuk suami, suami kena buat gapo kata untuk isteri. Tu orang panggil jaga siti, jaga hukuk, jaga hak. Dia timbul dah kasih sayang. Di hari ni kita jaga dak hukuk, kita jaga dak hak. Nafkah kita kepada isteri kita. Kita buat dak supaya ada royak di dalam
Nah, di dalam huraian ni buat tak berapa orang saja. Hak suami ke atas isteri, hak isteri ke atas suami. Kena buat gapo? Kita nak royak we tahu nya cara rekah sebab masa kita pun nak habis dah deh. Dua ya. Nak we ingat dua ya. Isteri kena buat untuk suami dua. Suami buat untuk isteri dua juga. We ingat dua ya. Gapo dua tu? Suami kena buat kepada isteri dia, ataupun orang panggil hak isteri ke atas suami. Nah, bahasa kita suami kena buat kepada isteri dia saat itu dua. Gapo? Yang pertama bagi nafkah, yang kedua bagi orang panggil pengajaran agama. Nafkah dengan pengajaran agama. Suami kena beri kepada isteri dia tu nafkah dan pengajaran agama. Orang perempuan ni kena beri sangat-sangat agama. Tak? Sebab orang perempuan banyak tak tahu agama. Tapi kita tengok tempat kita, kalau kita buka mengajar, nah, kita buka mengajar, tempat ceramah, kebanyakan orang perempuan. Tapi Nabi royak kata orang perempuan lah banyak sekali di dalam neraka. Sebab kebanyakan tak erti agama, tak tahu agama. Tentang haid, nifas, darah wiladah, darah istihadah, erti tak? Dan mau kata erti tak apalah duduk ke masjid ni. Kalau dengar semua pengajaran agama tak apalah. Hak tak ada biasa masuk masjid, hak tak ada. Nah, hak tak ada bergaduh dengan kebajikan tu Hak duduk dengan anak, duduk dengan suami, duduk dengan keserenok ke banyak. Baik tu. Kalau itu dua. Yang pertama nafkah, yang kedua pengajaran agama. Suami kena buat kepada isteri. Dua tu. Orang panggil hak isteri ke atas suami. Nah, tu dia. Lepas tu hak suami ke atas isteri. Maknanya isteri kena buat gapo katik terhadap suami dia. Dua juga. Nak ingat. Dua. Gapo dua? Yang pertama taat. Ia kena taat. Balana taat. Nak tubik daripada rumah. Nah, nak pergi ke mana-mana kena metak suami dulu. Abang, setelah lagi nak tubik pergi ke nak ni. Nak pergi beli apa tu? Nak pergi beli sate misalnya. Nah, nak pergi beli yam. Nak pergi beli laksa ke ataupun apa saja ikutlah. Kena minta izin. Patut baik kata tak usah pergi hari ni marah gitu. Tu kena taat. Tak lagi. Pada tu. Pahak kita gitu dah. Hak kita ikut nak pergi. Tika pria tak tahu kata pria mana. Kadang-kadang kita berjumpa dengan kawan kita. Kawan kita tahu tina demo gimana nampak belecung merah tak kereta stay kereta tadi. Tak ada oyak apa. Tak ada oyak gapo. Lepas tu kita apa kelih jumpa anak kita. Memang gimana ni? Tak tahu juga. Kita pun ambil telefon. Maria, duduk mana ni? Duduk tak kereta ni. Gimana? Pergi makan pulut. Mana? Golok. Tak golok pun ni. Ada metak sikit habuk. Pak kelik piano. Kelik itu nak tengok dulu. Dia mau nak masuk Malay ni nak beli barang-barang itu peratik ni. Kalau dia kelik, kalau tak ada tu sehari dua lah duduk situ tu. Tengok apa taruh tu bini kita ni. Berat. Berat tu. Kau nak gimana?
Pas buku aurat, buku berjanguk, buku apa tu tak ada kena kecek. Bukan dia saja dak yang berdosa, kita pun kena tanggung juga dosa. Dah tu. Tu orang panggil taat. Dan taat dia kena minta izin selalu dah. Taat. Yang kedua, bagi layan ni baik. Isteri kita kena buat kepada kita taat. Yang kedua, bagi layan ni baik. Layan molek. Kita menebah kebun kita 2 rai pagi ni. Perai klik. Maria, oh Maria. Payah. Air sejuk tak ada ke? Bubur-bubur ke apa? Cari baik sendiri, dia kata. Aku pun duk cari sendiri ya. Ya dah tidak dengan kita. Dia nak urus pada kita. Jawab balas tu. Pas layar tak balas tu. Layar tak ada kena duk layar supaya ngamak salah duk buat tu. Klik tolong pecak baju wi, pecak stuking wi. Oh siapa tahu tu teruk juga. Tara tu ya. Abang. Nasi ida siap dah ni. Nak makan selalu ke nak mandi dulu. Tu orang panggil layar balas tu. Hak kita layar tak? Tak. Pinggan kena basuh sendiri. Sudu ni duk yak berkabung. Gelas-gelas gapo ni cemar-cemar saja. Oh kita nak ambil sodak tu rasa tak ada arum dah. Buka tengok pah. Gula kuning ni wah betik saja dalam. Lauk tak ada. Gomo dia orang tino kita habis. Taruh betik ya kita. Buat apa? Ya orang beli bukan kita beli. Kita tanya, mu taruh aku ni, mu gamak aku menatai kan? Boleh mu nak wiku ni makan betik ni, lauk tak ada sikit ebok ni. Mu tak ada pesa awak kelik lauk. Aku seorang duk beli. Tu siap. Pas tidur kita tidur dengan dia, kita nak cuik tak dia? Dia paling belakang. Tak semangat mari tak? Mari tak Zul? Tak mari. Dia paling belakang. Nabi kata siapa paling belakang daripada suami dia, malaikat baca laknat sampai cerah. Satu riwayat malaikat baca laknat sehingga suami dia tu beri maaf kepada dia. Apa berat kita? Kalau duduklah tu 3 hari ada sekali, seminggu ada sekali, pas nak ada mawaddah kok mana? Dia mawaddah tak ada, rahmat tak ada dalam keluarga. Haru-haru sokmo, pecah belah sokmo. Pecah belah sokmo, balas sokmo. Dia mau ninggo tara nak dengar lah kita. Balas sokmo, pukul 2 malam duk bunyi gonggang, serabut kita. Kita dah dekat rumah dia ni, serabut kita. Faham tak? Ni orang panggil mawaddah dan rahmah. Sebab tu kena jaga hukum. 2 je. Suami jaga 2, isteri jaga 2. Nak ingat ya bukan kau anak dak pada hari kita nak buat 5 boleh 10 boleh takut nak ingat. Baik Rasul. Tu dia. Suami jaga kepada isteri 2 nafkah dan beri pengajaran agama. Nafkah pengajaran agama. Pas nafkah tu kita tafsir lagi lah. Nafkah ada nafkah zahir, ada nafkah batin. Hak batin dalam kelambu. Hak zahir 3 pula ya tu baik. Pakaian, makan ni, tempat duduk. Faham pengajaran agama ni kita tak pandai nak mengajar sendiri, kita tak erti. Sebab apa? Sebab kita pun tak ada mengaji banyak kita ni. Lepas tu nak ajar isteri kita, kita pun tak tahu nak mengajar juga. Kita kena royak dia. Dia kena pergi mengaji. Ni tok guru mari mengajar di masjid kita ni. Lagi mengaji. Ni abang nak tolong gehta ni. Tolong gehta kita sendiri pun mengaji taklah. Menggehta isteri saja tak jadi, kita sendiri pun kena duduklah. Pada tu. Katakanlah ke rumah Kak ke ataupun Kak Kak Asiah kan duk mengajar saat itu, kita pergi atas situ. Dia duk mengajar Quran lah, duk mengajar taharah lah.
Nah, tentang hal semaya, hal apa kita pergi atas itu. Kita sendiri nak mengajar, kita tak pandai. Kita bawa pergi. Tu orang panggil beri pengajaran agama kepada isteri kita. Ya, kadang-kadang isteri kita lebih alim pada kita pada. Suami tak pandai, maya be pun tak pandai, tak erti agama. Boleh seorang perempuan yang solihah, ada ilmu banyak pula tu, boleh mengajar suami dia. Hal semaya pun yang mengaji di isteri dia, hal puasa pun yang mengaji di isteri dia, hal kesucian, hal taharah dan sebagainya yang mengaji dengan isteri dia. Isteri dia pun mengajarlah dia. Lepas tu dia mengaji di isteri dia, dia nak deraka isteri dia, tak boleh lah. Baik tu. Dia deraka isteri dia, jadi deraka tok guru. Moga dia nak murid, isteri dia tok guru. Baik tu. Tepat-tepat nak deraka tak boleh. Isteri dia kata duk. Kena duk. Baca ni. Doa ni. Hak tu ajar marai ni. Ingat lagi. Tu. Kita pun baca gogak. Tak nak ingat mana. Duk suruh mengapa dah tak ngapa ni. Diri. Retina kita suruh diri. Lepas tu kena diri. Kena taat dak tok guru ni. Kena taat sebab dia tok guru kita. Tapi nisbah dia hak ni tu jadi isteri kita, dia kena taat ke kita dah. Tapi hak saning tu orang panggil atas dasar dia tok guru, wajib kita taat. Tapi atas dasar kita suami dia, hak tu kira hal lain pula. Wi pandai beza gitu. Tu nak wi faham bukan kau anu tu. Deh, kelolo sikit-sikit tu. Tu dia. Hak ni nak wi faham, nak wi tahu kata. Nah, cara kita duduk dalam keluarga ni bukan mudah. Ada kes sikit. Ada kes sikit, ada masalah sikit, kena tasamuh. Kena tasamuh, kena maaf mari. Jangan kita kira. Kita kira belakang dengan isteri kita pun kira. Sikit-sikit pun kita kira. Lepas tu nak balas kelik. Mu buat dengan aku pun boleh buat juga. Tu siap. Tak jumpa dah rahmah. Kalau balas tu tak jumpa dah rahmah. Pada tu. Tu nak royak wipahai kata agama ni laik sangat. Agama ni halusi sangat. Apabila kita nak nafkah dia, kita nak nafkah isteri kita tu bila? Kita ingat tak masa kita akad nikah dulu, Tok Imi pegang tangan kita, dia kata, "Hei Abdullah, aku menikah akan dikau dan aku berkahwinkan akan dikau." Akad Asiah misalnya, yang berwakil wali oleh bapa ia akan daku dengan mahar isi kahwin 150,000 kok tunai. Kita pun jawablah deh, aku terima akan nikahnya dengan mahar isi kahwinnya banyak tersebut. Sah dah pergi nikah tu? Sah dah pergi? Sah dah. Wajib dah pergi nafkah? Wajib lagi? Tak lagi. Tu dia. Kena tahu juga. Wajib lagi nafkah? Tak lagi. Wajib lagi beri pengajaran agama? Tak lagi. Pasah lagi nikah? Sah dah. Jadi lagi isteri kita? Jadi dah. Lepas tu nafkah bila? Tak lagi. Sebab nak jadi nafkah ni dia kena tamkin dulu. Kena tamkin. Akhirat tamkin. Dia kena tamkin. Dia kadang-kadang kita pergi menikah dah kan. Bawa kata sudah akad nikah pun sudah siap, dia mau pakai akad nasi lah dia, makan nasi makan belakang hak mari kali dengan kita tu. Bawa kata dia mau nak kelik, kita pun kelik. Dia mau kata kerana caubau kelik ni. Kita tak apa, kita kau mari semulalah mari esok kerana sebab malam ni tak ada persiapan. Deh, ada juga balas tu ada tak kelik. Sudah nikah kelik ada tak? Ada. Bawa kata kelik tu esok tu dia kerja banyak dah kan. Kerja hak duk tangguh dah tu banyak gapo kena pergi menyelesai dulu baru boleh, kena pergi urus dulu baru boleh kelik gapo dah.
Ya pergi. Sampai 2-3 hari pun ada. Pada tu. Jadi tak ada dek lagi dengan isteri tu. Maka isteri tak ada serah diri lagi kepada kita. Faham tak? Jadi tak ada tamkin lagi. Kecek mudah-mudah kalau learning ke action. Ada action lagi? Tak ada lagi. Kalau orang ngaji komputer ni, dia kena inter. Inter. Baru jadi. Baru kira nafkah. Perak ni tak ada inter lagi. Sudah akad sah nikah, tuai kelik. Orang Tino tak ada serah lagi tubuh dia. Bila tak ada serah lagi tubuh dia, tak wajib lagi nafkah. Perak. Orang biasa masuk sewing dia reti inter dia. Kalau orang tak ada main komputer, payah nak royak. Biasa masuk sewing tak? Anak kita dah nak tepung, nah dia nak makan es kering gapo, kita orang masuk super. Pas kita nak bayar gapo-gapo hak itu, dia kata inter dulu. Terpecik inter. Tu inter. Tak ada inter lagi. Tak ada nak tamkin lagi. Tak ada tamkin lagi. Buat kata orang Tino serah tubuh dia kepada kita penuh. Katakanlah kita mari pagi ni. Nah, orang Tino pun mandi siap tunggu kita. Kita pun masuk dalam. Bolehlah godek sikit sebanyak tu. Tu sudah tamkin orang panggil. Bila sudah tamkin, wajib kita bina hukuk. Wajib kita saat itu beri hak. Hak isteri kita, hak jadi wajib ke atas kita. Jadi dah lah. Ya kena tamkin dulu. Kalau tak ada tamkin lagi, tak lagi. Faham? Tu nak faham. Maka dalam apa orang panggil hak kita ke atas isteri pun sama. Nah, hak kita ke atas isteri pun sama. Hak wajib yang itu, dia kena tunai. Kena tunai, kena buat. Saya ada kemarin dulu ada orang telefon mari. Dia kata, "Baba nak tanya sikit Tanya gapo ni?" Nak tanyanya masalah wali tak ada semaya langsung ni. Lepas tu dia nak menikah anak dia. Balah mana nak menikah anak dia. Tak ada semaya. Dia mau tahu mana kata dia tak ada semaya. Orang tahu belaka bukan saya seorang dak. Orang lain pun tahu. Kata dia mening ni ambil daripada muda-muda lagi. Lepas tu ni nak nikah anak dia ni. Lepas tu nak buat mana ni? Saya kata tak boleh sebab wali pasik. Nah, wali pasik ni boleh nikah ke? Tak boleh nak menikah. Sebab dalam mata hadis pun kita selalu tahu kata hadis riwayat daripada Aisyah radhiyallahu taala anha. Sayyidah Aisyah kata sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la nikaha illa bi waliyyin wa syahidai adlin. Tak jadi menikah kecuali dengan wali wa syahidai adlin, dan 2 saksi yang adil. Jadi tafsir di sininya wali di sini tak say wali pasik. Wali pasik tak sah nikah. Pas dia tak semaya dah kan. Pasik-pasik ni dosa besar. Tak semaya satu waktu tu tak ada kena kecek dah. Dosa besar lah. Nikah tak sah. Lepas tu gini, dia nikah tak sah dah tu sebab dia pasik. Dia mau itu saudara bagi perempuan itu ada anak dia ada anak dia ada. Gini. Chair pergi ke chair dulu. Chair dia ada chair dia. Tu dia. Lepas pada ayah tu, ayah wali akrab tapi pasik. Pergi kepada chair dulu. Chair dia ada tak? Dia kata chair mati lama dah. Kalau chair tak ada, saudara dia wali abad, saudara dia, adik kakak dia ada tak? Lelaki ada. Lepas tu budak tu lah mana? Bukan pesing budak wairung learning dak lah. No hak pesing duk kat masjid. Budak ni duk pondok. Duk pondok boleh. Budak agama boleh dia jadi wali. Lepas tu pas dia jadi wali, pas kalau orang tua yang mari wakil dia, jangan terima wakil. Sebab dia pasik, dia terima wakil jadi pasik siapa ke dia.
Sebab dalam kaedah kata al-wakil yaqumu maqamal muwakkil. Orang hak terima wakil saat itu menepati muwakil. Sebab kalau muwakil orang hak taukil kepada kita tu orang fasik, kita pergi terima wakil daripada dia, kita pun fasik juga. Macam kita tu email tak kan? Ayah dia wali, ayah dia tak semaya sikit habuk, orang panggil wali fasik. Ya wakil kau tak email tolong nikah anak saya sikit saya minta izin dah daripada dia tu email tolong nikah, kita pun tak apalah saya terima. Okey. Kita terima, kita jadi fasik juga. Bila fasik tak sah nak nikah dia. Payah nak wakil tak leh lah budak tu. Budak jangan terima wakil, pakai dia selalu dah. Tu dia. Lepas tu dia royak kata dia tak muhui kat anak dia, nak nikah sendiri juga. Tu siap kali ni. Wali fasik. Pada orang ni kata, Tok Sewi ni. Kita kata gini kalau ya Tok Sewi dalam mazhab Syafi'i kita ni ada dua jalan. Jalan yang pertama kita turut Imam Rafi'i rahimahullahu taala. Jalan yang kedua kita turut Imam Baghawi. Balah mana? Imam Rafi'i ni dia kata, bila wali tu fasik nak menikah anak dia saat itu kena istighfar, kena minta ampun, kena bertaubat dengan Tuhan dulu. Lepas tu dia kena semaya dalam waktu hak dalam waktu hak dalam masa hak nak menikah tu. Lepas tu dia kena qada hak dia tinggal lepas dah tu. Lepas tu boleh nikah selalu tak? Di sisi Imam Rafi'i tak boleh nikah selalu, dia kena istibrak setahun. Lepas pada setahun baru boleh jadi wali. Imam Rafi'i tak boleh nikah lagi, kena tunggu setahun. Tunggu setahun tak boleh. Dia mau duk gaduh ni, duk tekan nak nikah ni, takut dijuluh ni. Kalau balas tu turut Imam Baghawi ni dia pergi istighfar dulu, pergi taubat dulu, taubat dengan Tuhan apa sudah siap semaya dalam waktu hak ada tu. Lepas tu wajib ke atas dia kena qada hak dia tinggal hak lepas dah tu. Lepas tu dia jadi wali selalu, nikah selalu. Lepas pada bertaubat boleh jadi wali selalu dah. Hak tu di sisi Imam Baghawi rahimahullahu taala. Tu dia. Itulah lebih kurang deh. Ni nak rumah tangga kita, nak jadi molek kita tak ada jaga agama, tak tahu agama, tak erti agama, tu susah kita. Balah itulah. Kita pun tak boleh panjang dah lah. InsyaAllah kita akan sambung semula kerana jauh malam ni. Kita akan sambung semula. Sekiranya kalau ada sikit sebanyak berasa nak soal, berasa nak tanya, silakan. Ya. Ada siapa nak tanya, ada lekat masalah, boleh nak tambah di atas ni pun, insya-Allah. Ya. Kalau ada. Ya. Ya. Ya nak okey tak boleh. Ya nak nikah diri, nak budak tu nikah. Tak budak tu boleh okey kau tak email. Budak tu pergi minta izin di kat wei dia. Kat wei dia, kat adik perempuan dia. Adik, izin kau bayar nikah adik ni. Dengan Ahmad ni. Dia kata, ya. Tapi kalau budak tu masih dara lagi, ya hanguk tak apa dah. Kalau bujang, mesti dia tu kena talafuz, dia kena belafal lah. Ya. Kalau ya tak ada apa, kita pun terima. Tolong nikah kat wei kita sikit. Dengan ni Abang Ahmad ni. Ataupun tolong nikah adik kita sikit. Fatimah ni dengan Ahmad ni. Kena katalah tu email pun, ya aku terima. Ada apa? Kena katalah tu. Jangan ayah dia okey mari dia. Dia mau kata ya okey dah, pada orang ni batal. Aku batal wakil daripada ayahku tu. Batal sudah, pergi minta mula. Minta izin mula. Lepas tu mari okey mula. Kata ini. Hereh. Kerana? Ya pergi terima
terima izin daripada adik dia ke kakak dia, ya okey kata imam lalu dah. Hak ayah lalu dah, bukan hak ayah dia. Ayah dia tak pakar dah tanggal itu wilayah. Tanggal dah wilayah, Tuhan tak ui dah dia jadi wali. Faham tak? Tu dia. Itulah lebih kurang. Beres. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma syrah bil Qur'anil azim sudurana wa yassir bihi umurana wa azim bihi ujurana wa ahsin bihi akhlaqana wa wasi' arzaqana ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin.